Hello, selamat petang everyone. Testing 1 2 3. Adakah suara kedengaran? Adakah visual jelas? Muka jelas tak dalam video ni? Happy April. Okay, April Fool today. 1st of April, April Fool today tuan-puan. Ada siapa yang kena prank tak pada petang ni, pada hari ni tuan-puan? Ada siapa yang kena ni tak? Kena gurau-gurau ke? Ada ke? Okay. So jadi hi everyone. Okay, selamat bertemu kembali. Seperti biasa, another day FB live. So sebelum tu nak buat sound check sikit. Boleh tak bagi feedback suara okey tak? Suara kedengaran jelas tak? Ataupun mungkin video tak berapa jelas ataupun tak berapa clear. So boleh bagi shout out tak? Boleh bagi sedikit feedback berkenaan dengan sistem audio kita pada petang ini macam mana? Adakah suara kedengaran dengan jelas? Okey, so jadi sebelum itu saya nak perkenalkan nama diri saya. As usual, nama saya Roy Muhammad Joni. Saya merupakan koordinator di Raya Khas Auto Hub. Kepakaran saya adalah membantu orang ramai yang mempunyai masalah ingin menjual kereta lama mereka. Okey, ataupun takut ditipu, takut di scam, takut kena bulak, takut kena ambil kesempatan sewaktu ingin nak mencari kereta baru. Di sini Raya Khas. Di sini kami menawarkan pelbagai jenis kenderaan yang berkualiti global, berwaranti yang selesa melalui konsep pendekatan 3A. Itulah dia tuan-puan. Okey, ini adalah introduction saya tuan-puan. Okey, now. So jadi, sebelum tu saya nak shout out kepada Tuan Anthony Mula, fighter kita. Tabik hormat dulu sikit. Muhammad Syarizal, terbaik bosku. Alright. Teruskan riding. Ya deh. Okey, so jadi suara jelas Okey, cantik terbaik So jadi tadi siapa tadi yang first tadi yang Kumang Recon. Ini dia fighter kita. Thank you so much untuk bagi feedback. Alright, so jadi topik pada petang ini tuan-puan, sambil kita nak bersantai-santai, okey, sambil nak menunggu nak balik ke rumah ni, saya yakin dah pasti mungkin tuan-puan ada program, okey. Selepas ini mungkin ada yang nak have a family dinner. Yalah, maklumlah tomorrow kan cuti Good Friday untuk Sarawak ya, untuk orang Sarawak. So mungkin ada di kalangan yang nak take the opportunity untuk bersama dengan friends and family. So jadi very sorry, petang ini kita bersiaran lambat sedikit kerana ada beberapa discussion tadi dengan bahagian admin, okey, dengan bahagian yang our importation, ada barang yang nak disorting, so jadi mungkin ada delay sikit lah, so very sorry. So mungkin ada yang tertanya-tanya, tertunggu-tunggu, ni tuju Roy tu mana pergi Roy tu? Saya dah mula live kah pagi tu, petang tu? Okay, so kita dah jumpa lagi dah, kita dah bertemu kembali. So now, so before we go further, ingin saya nak buat satu shout out, nak buat satu maklum, okay, public service announcement berkenaan dengan kempen yang kami nak lancarkan. Sekarang ni dah dilancarkan, okay. Today is the 1st of April, sorry. 1st of April. So kami Raya Khas sudah melancarkan, okay, kempen Raya Gawai kepada sesiapa yang ingin nak mencari kenderaan, yang nak menukar kenderaan dan juga nak dapatkan waranti yang terbaik, okey, dengan kualiti kereta yang number one di Sarawak. So jadi please hubungi kami ataupun datang ke showroom kami, PM kami kalau ada nak mencari kenderaan-kenderaan yang best ataupun nak cari kenderaan bersempena, nak tak lama lagi nak hari raya. So jadi bolehlah, okey, PM kami, okey, talk to our fighter, talk to our team. Kita ada ramai sales team yang bersedia untuk membantu tuan-puan untuk mencari kereta impian ataupun yang nak tukar kereta dan sebagainya. So kita bersedia untuk bantu tuan-puan, dan kempen ini saya yakin dan pasti akan memberi satu impact dan value kepada tuan-puan sekalian. Kalau tak percaya, boleh PM kami, boleh call kami, boleh hubungi kami untuk dapatkan maklumat terkini. Apakah kenderaan-kenderaan yang kami nak buat promosi sekarang tuan-puan. So jadi kepada Sherlyn Bong, tepuk. Dia pun dah masuk dekat sini. Fighter kita juga. Ini adalah our fighter queen yang sangat-sangat agresif on our commercial. So jadi kami dekat sini tuan-puan,
di Raya Khas kami ada tokoh-tokoh yang very special, yang sangat unik. Setiap karakter ataupun setiap personality yang ada di Raya Khas ini, mereka mempunyai kepakaran dalam satu produk. So jadi ini adalah mereka punya specialty. Okay, now kita nak shout out lagi kepada Apple di Gardenia kah? Oh, Apple di Garni. Okay, thank you so much. Raya Khas number 1. Nur Hanani Azmi, thank you so much. Raya Khas number 1. Ini pun juga adalah orang yang sangat hardworking. Tuan-puan, dia ke hulu ke hilir, membantu untuk menyelesaikan isu dan masalah. Congratulations. Thank you. Suresh number 1. Oh, Raya Khas number 1. Oh, Raya Khas number 1, Suresh. Thank you so much for the support. Thank you so much for the love. Kasih love sikit dengan Suresh. Tanpa beliau, kita pun tempat sini pun akan kurang bersih, okay? Dan bantu untuk maintain the place. Thank you, Suresh. Good. Okay. Nohanazni Azmi, alright. So jadi, okay, now pada petang ini saya nak kongsikan sedikit tips lah dan sharing untuk tuan-puan ambil maklum berkenaan dengan hybrid punya kenderaan ni. Ramai yang mungkin agak skeptical ataupun agak mungkin rasa 2323 apabila when we talk about hybrid punya kenderaan ni, adakah kenderaan ini berbaloikah untuk dibeli, bagaimana dengan dia punya maintenance, bagaimana dengan kos penyelenggaraan. So banyak mempunyai persoalan ataupun mempunyai a few of kita katakan sebagai macam doubt. Okay, doubt dan juga ragu-ragu. Adakah kenderaan hybrid ni sesuai tak untuk dimiliki oleh orang Malaysia. So to be honest with you guys, okay, to be honest untuk tuan-puan sekalian, hybrid kereta ini sudah lama actually dah dibangunkan oleh pengeluar-pengeluar kereta yang terkenal di dunia. For example macam Toyota, Nissan, Honda, okay, those daripada Jerman, daripada BMW, Mercedes, mereka sudah berkecimpung ataupun mereka sudah invest di dalam bidang hybrid teknologi ini, tuan-puan. So sehingga sekarang ini, tuan-puan, salah satu trend kenderaan yang sangat booming sekarang ni adalah electric vehicle, EV. Ini adalah di mana kenderaan yang tidak menggunakan enjin, tuan-puan, hanya menggunakan sistem elektrik untuk menggerakkan kenderaan. Hebat tak hebat? So salah satu company yang sangat famous sekali di dunia ni siapa, tuan-puan? Kalau tuan-puan kenal, pengeluar kenderaan elektrik yang terkenal di dunia. Bosnya sangat famous. Okay, bosnya sangat famous sehingga bosnya sekarang ni, okay, pemilik company yang membuat kenderaan hybrid ni, tuan-puan, mampu untuk mencipta satu pengangkutan untuk ke angkasa lepas. Ke angkasa lepas. So memang sangat dahsyat, tuan-puan, dia punya vision ni, tuan-puan. So jadi tak lain tak bukan, okay, saya umumkan, tak lain tak bukan adalah Elon Musk. Elon Musk adalah pemilik ataupun founder kepada Tesla. Tesla ni memang company yang sangat-sangat besar, tuan-puan, di mana mereka sudah pecah rekod, okay, daripada segi jualan kenderaan, mengatasi jualan kenderaan daripada manufacturer kenderaan yang lain, tuan-puan. So jadi ini adalah di antara satu fakta yang sangat mengagumkan, di mana dengan hanya kereta elektrik saja, tuan-puan, boleh menggoncang dunia, boleh menggegarkan dunia, tuan-puan. So jadi ini adalah disebabkan oleh kerana teknologi hybrid ataupun elektrik lah, EV, electric vehicles ini, saya yakin dan pasti akan pergi lebih jauh, tuan-puan. Dalam masa 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, tuan-puan akan lihat mungkin di atas jalan kebanyakan orang dah akan start untuk menggunakan kenderaan sistem elektrik ini, tuan-puan. Okey, dan lagi satu fun fact, untuk yang di Sarawak, tuan-puan, untuk orang-orang Sarawakian, kita harus berbangga. Kenapa saya katakan sedemikian? Kerana kerajaan kita sekarang ini sangat mempergiatkan usaha untuk menjadikan teknologi EV ini, electric vehicle ni, sebagai teknologi yang akan dimanfaatkan oleh seluruh penduduk rakyat Sarawak. Contoh, sekarang ni kan kita dah ada satu terminal bersepadu yang daripada syarikat state government kita, iaitu Petros, di mana mereka membangun sebuah stesen minyak bersepadu di mana ada hidrogen, ada petrol, ada diesel, ada elektrik, tuan-puan. So 4 in 1. Lepas tu kita pun kerajaan kita pun sekarang ni menggunakan teknologi hidrogen untuk sistem pengangkutan awam,
dan juga untuk menggandakan lagi usaha dan awareness untuk rakyat Sarawak menerima teknologi EV ni. Dan jadi government kita Sarawak ni sangat aktif, sangat proaktif menuju ke arah tu tuan-puan. So jadi ini adalah salah satu daripada fun fact yang mana kita harus perakui dan juga kita patut rasa berbanggalah sebagai seorang Sarawakian tuan-puan. So jadi ini adalah di antara beberapa perkongsian ataupun sharing yang saya nak sampaikan kepada tuan-puan, di mana saya yakin dan pasti teknologi EV ni, electric vehicle ni akan pasti mampu untuk pergi lebih jauh, dan mungkin Sarawak akan menjadi salah sebuah negeri yang akan jadi pioneer di dalam mempelopori, di dalam membuka jalan untuk nak mengadopt, untuk menggunakan teknologi hybrid ni tuan-puan, electric vehicle. Alright, so jadi Shizuru Oza ni daripada Japan. Good info. Thank you so much. Alright. Grace Peter. Okay, Raya Khas Nombor 1 Sarawak. Ui. Siap dengan tanda good lagi. Thank you so much for the support. Okay. Alright. So jadi berbalik kepada topik saya pada petang ini tuan-puan. Now, hybrid vehicle ni seperti mana yang telah saya terangkan kan, dia is a combination of two technology. Engine dan juga sistem elektrik untuk menjana, untuk menggerakkan kenderaan tersebut tuan-puan. So, what makes this hybrid sangat special adalah dia sangat menjimatkan minyak, menggunakan kurang tenaga untuk menggerakkan kereta. So, apabila kereta tu bergerak, so jadi dia akan secara tidak langsung akan mengeluarkan satu charge, charge yang mana boleh menggerakkan kereta itu. So daripada segi fuel consumption, daripada segi parts dia dan sebagainya, amat menjimatkan sebenarnya tuan-puan, menjimatkan, dan juga pada masa yang sama adalah environmental friendly. Tetapi disebabkan oleh orang ramai masih beranggapan bahawa teknologi hybrid ini mungkin something yang belum popular lagi sekarang ni, dan juga masih ada perasaan ragu-ragu untuk menggunakan kenderaan hybrid. So that's why kemungkinan besar kenderaan hybrid ni masih belum mendapat tempat di kalangan pembeli-pembeli ataupun orang-orang yang biasa menggunakan kereta. Tapi tuan-puan, kalau tuan-puan perasan, sekarang ini Toyota, Nissan, Honda, even mereka pun ada mengeluarkan kenderaan-kenderaan hybrid mereka sendiri. Dan tak lupa juga untuk yang Recon, untuk yang Recon industri pun ada membawa masuk kenderaan-kenderaan jenis yang hybrid. Jadi contohnya dalam kereta ini sebenarnya adalah kereta hybrid, jenis yang hybrid, iaitu Lexus RX 450. So ini adalah sebuah kenderaan hybrid di mana menggunakan dua sistem, iaitu satu sistem enjin biasa dan satu sistem fully electric. Jadi ini adalah di antara dua kombinasi yang sangat bagus. Jadi even saya personally tuan-puan, pun menggunakan kenderaan hybrid. Why? Sebab first thing saya beranggapan bahawa kenderaan hybrid ni mungkin bagi setengah orang mereka sangat takut dan khawatir, especially in terms of the battery. Betul tak? Takut bateri, mana nak maintenance, mana nak hantar, dan penyelenggaraan untuk siapa service technician yang boleh untuk menyelenggara sistem bateri untuk dalam kenderaan hybrid ini. So ramai orang masih rasa ragu-ragu. Tapi mengikut kepada saya punya, based on my own experience lah tuan-puan, based on my own experience dan pengalaman menggunakan kereta jenis hybrid ni, actually there are some of the tips yang tuan-puan boleh guna pakai untuk memastikan bahawa kenderaan tuan-puan, especially on the hybrid, akan lebih tahan lama. Dan juga akan lebih lasak kalau sekiranya digunakan dengan cara yang betul, dan juga di-maintenance dengan cara yang tepat. Jadi di sini saya nak kongsikan kepada tuan-puan supaya hopefully tuan-puan apabila dah mengetahui tentang bagaimana nak menjaga kenderaan jenis hybrid ni tuan-puan akan lebih confident in the future, supaya tuan-puan janganlah merasakan bahawa apabila kenderaan hybrid, sometimes kita ada kenderaan hybrid macam SUV ni, Lexus, dan juga ada juga dalam kenderaan seperti Toyota Velfire, Toyota Alphard pun ada juga hybrid, dan berbagai jenis kenderaan yang ada menggunakan sistem hybrid. So jadi lepas daripada perkongsian saya pada petang ini, tuan-puan hopefully boleh menerima teknologi hybrid ini dan juga boleh consider on your next future purchase untuk tuan-puan upgrade kenderaan tuan-puan. Now, yang pertama, apakah tips yang saya nak sharekan kepada tuan-puan berkenaan dengan hybrid maintenance tip ni? Yang pertama tuan-puan, seperti kenderaan yang biasa juga tuan-puan, kalau kenderaan hybrid, tuan-puan harus tahu on the tire maintenance.
tayar jangan skip, jangan tuan-puan lalai untuk mengecek, untuk memeriksa tayar condition. Kerana tayar pun memainkan peranan, di mana kalau sekiranya tayar ni dalam keadaan yang okey, dalam keadaan yang boleh digunakan atas jalan raya, maka secara tidak langsung dia akan protect juga tuan-puan punya daripada segi enjin dan juga sistem hybrid ni untuk jangka masa yang lebih panjang. Untuk jangka masa yang lebih panjang. Okey, tayar sangat memainkan yang peranan. Okey, so pastikan tayar kena cek bunga masih ada ke tidak. Alright, dia punya surface ataupun mungkin daripada segi balancing dan alignment tuan-puan kena cek. Okey, pastikan pressure, okey, pump angin, okey, pump untuk tayar tu dalam keadaan yang okey. So jadi perkara-perkara sebegini yang tuan-puan kena ambil maklum. Alright, yang pertama berkenaan dengan tayar, maintenance untuk kenderaan hybrid. Dan pastikan kenderaan hybrid ini tahan lama dan juga boleh menyebabkan tuan-puan maintain dalam keadaan yang selesa, tak akan pecah tabung untuk nak mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi. Okey, so yang kedua, selain daripada tayar, tuan-puan kena juga ambil tahu berkenaan dengan engine management. Okey, engine maintenance maksudnya tuan-puan kena cek minyak, kena cek dia punya sistem transmisi. Alright, bahagian enjin tuan-puan pun kena cek. So maksudnya tuan-puan kena selalu membuat servicing lah. Alright, so sama juga sebenarnya dengan kenderaan yang lain. Sama, actually kenderaan hybrid sama saja maintenance-nya, cost-nya dengan kenderaan yang lain, asalkan tuan-puan take care ataupun tuan-puan jaga dia punya service schedule tu. Okay, service schedule tu kena jaga supaya dalam keadaan yang sistematik untuk tuan-puan fulfill ataupun tuan-puan ikuti dia punya bilakah tarikh servisnya. Okey, so jadi engine maintenance ini pun sangat memainkan peranan. Ini adalah poin yang kedua tuan-puan. Okey, apa lagi tuan-puan? Yang seterusnya, ini tip yang ketiga ataupun poin yang ketiga adalah mengenali jenis bateri hybrid kenderaan tuan-puan. Sebab disebabkan oleh kenderaan jenis hybrid ni tuan-puan, dia menggunakan sistem bateri, betul? So bateri ni dia dapat dalam pelbagai jenis bentuk dan juga beberapa jenis dia punya nama. So tuan-puan kena tahu, okey, cek dengan manufacturer, cek dengan pengeluar kenderaan apakah jenis bateri tuan-puan, dan juga tuan-puan boleh dapat dia punya cara-cara ataupun bagaimana kaedah-kaedah yang betul untuk tuan-puan maintainkan bateri itu dan jadikan bateri itu tahan lama, dan juga boleh pastikan kenderaan itu dalam keadaan yang normal, okey, dalam perjalanan yang jauh dan sebagainya. Okey, bateri sangat penting tuan-puan. Okey, so kenali bateri, jenis bateri, dia ada Li-on dan sebagainya, macam-macam. Dia ada beberapa jenis bateri dan tuan-puan kena kenali dulu bateri dan juga ambil maklum berkenaan dengan bagaimana nak maintenance bateri-bateri ini. Alright, itu poin yang ketiga. Yang keempat tuan-puan adalah yang seperti yang saya katakan tadi, berkenaan dengan poin nombor 2 adalah follow your service schedule. Okey, jangan skip. Jangan tuan-puan rasakan bahawa kereta saya jarang berjalan, so jadi tak payah nak servis. No, actually tuan-puan, untuk cara untuk servis yang sebetulnya tuan-puan, sebab itu kalau tuan-puan pergi ke bengkel, dia ada mengatakan bahawa 5,000 km or 3 months, whichever comes first. Maksudnya adalah kalau kilometer tuan-puan sudah sampai 5,000, okey, itu adalah time-nya untuk servis. Ataupun kalau tempohnya sudah sampai 3 bulan pun tuan-puan kena servis. Jadi ini adalah di antara dia punya terms and condition ataupun service schedule yang mana tuan-puan kena follow. Okey, tuan-puan kena ikuti supaya tidak akan mendatangkan masalah di masa akan datang. So that's why di antara tips ini actually sebenarnya sama saja dengan kenderaan yang biasa. Cuma tuan-puan kena ambil lebih maklum, lebih care berkenaan dengan macam mana nak buatkan kenderaan hybrid seperti gini, seperti kenderaan-kenderaan hybrid sebegini, supaya tidak akan ada berlakunya skip in terms of the servicing. Jadi kena follow lah dia punya schedule, kena follow lah dia punya jadual tuan-puan. Bila nak servicing, setiap 5,000 kah, setiap 10,000 kah. So jadi pastikan tuan-puan kena follow. Alright, kena follow dia punya service schedule. Apa lagi? Yang seterusnya. So yang paling penting sekali tuan-puan, apabila kita memandu, kena juga cek sistem brake. Sistem brake ni pun sangat important tuan-puan. Sistem brake ini
melibatkan keselamatan, safety dekat jalan raya. So pastikan apabila tuan-puan memandu tekan brake, so pastikan brake pun dalam keadaan yang elok. So jadi ini juga boleh bantu untuk memastikan kenderaan tuan-puan dalam keadaan yang optimum. Dan juga boleh menjaga take care of your hybrid system di dalam kenderaan tersebut. Ini penting tuan-puan, brake. Kalau brake yang mungkin yang sudah haus, so jadi kadang-kadang dia punya efisiensi pun sudah mengurang. So jadi akan memerlukan lebih power untuk nak memberhentikan kenderaan dan sebagainya. So jadi ini secara tidak langsung boleh efek kepada sistem hybrid yang ada pada kenderaan tersebut. So jadi pastikan tuan-puan check your brake system juga. Kalau sudah brake shoe ataupun dia punya brake tu kena ganti. Okey, brake disc tu kena ganti. So pastikan ganti tuan-puan. Janganlah ambil jalan yang mudah mengatakan bahawa oh tak apalah, masih boleh brake lagi, masih boleh guna lagi. So tuan-puan haruslah mengambil langkah-langkah yang berjaga-jaga, okey, take the precaution, okey, untuk pastikan brake ini sentiasa perlu dicek daripada semasa ke semasa, especially kalau tuan-puan nak bawa kenderaan untuk long distance tuan-puan. So jadi ini pun kita kena take note betul-betul, alright? Boleh. Okey, dan yang terakhir sekali sebagai bonus adalah tuan-puan pastikan kalau tuan-puan memandu kenderaan jenis hybrid, okey, seperti saya, memandu kenderaan jenis hybrid ataupun seperti kawan-kawan yang tuan-puan tahu, pastikan tuan-puan hanya refer kepada experienced technician. Ini penting. Jangan sampai tuan-puan hantar kepada orang yang tak bertauliah. Di mana nanti kalau hantar kepada orang yang tak bertauliah, ujung-ujung jadi benda lain. Ujung-ujung sistem yang tuan-puan dah maintain sejak daripada lama-lama ni tiba-tiba boleh mendatangkan kerosakan dan sebagainya. So jadi sangat penting. Jangan shortcut. Jangan shortcut. Kalau sekiranya tuan-puan nak maintenance dan cari kepada orang yang technician, tak apalah tuan-puan. Tuan-puan pergilah kepada specialist. Saya yakin dah pasti dekat Kuching ni banyak tempat, okey, yang dikatakan sebagai specialist ni tuan-puan, yang mana tuan-puan boleh refer. Okey, tuan-puan boleh refer, tuan-puan boleh tanya mereka, boleh refer kepada mereka, okey, bagaimana kita nak memaintainkan kenderaan jenis hybrid ini tuan-puan. Okey, so jadi pastikan kenderaan ini tuan-puan kena sentiasa take note dan juga pastikan rujuklah kepada technical people yang betul. Alright, so jadi itu adalah poin yang saya tadi nak share berkenaan dengan hybrid maintenance. Kalau tuan-puan nakkan membeli kenderaan hybrid, dan pastikan gunalah tips-tips yang saya dah terangkan kepada tuan-puan. Saya yakin dan pasti kenderaan tuan-puan akan lebih tahan lama. Okey, tuan-puan pun tidak akan ada rasa bingung-bingung. Tuan-puan pun tidak akan rasa macam ragu-ragu to buy a hybrid car. Alright, so jadi jangan ada rasa macam ragu-ragu. Okey, ragu-ragu kalau memikirkan bahawa bagaimana dengan baterinya, adakah tahan lama, ataupun mungkin daripada segi maintenance-nya mungkin akan kos yang tinggi. Tapi sebenarnya tuan-puan, kalau tuan-puan jaga, kalau tuan-puan take care of all the items yang saya dah sharekan kepada tuan-puan tadi, iaitu the first one adalah tayar, yang second is on the engine maintenance, yang ketiganya adalah daripada segi the battery system, kita fahami battery systemnya, dan follow the service schedule yang betul, dan juga check brake system, dan yang terakhir sekali adalah merefer kepada technician yang betul, yang experience. Saya yakin tuan-puan punya kenderaan walaupun yang hybrid nya akan boleh tahan lama dan lebih extended period untuk digunakan. Jadi jangan risau tuan-puan. Untuk kenderaan hybrid jangan risau. Dan saya difahamkan tuan-puan, ada certain manufacturers, mereka membuat bateri untuk hybrid ini ataupun electric vehicle ni sehingga kan mampu untuk memberi lifetime warranty tuan-puan. Jadi apa nak takut? Apa yang kita nak risaukan? Apa yang kita nak khawatirkan tuan-puan? Kalau dah manufacturer dah bagi satu jaminan yang macam tu, lifetime warranty tuan-puan, adakah tuan-puan masih lagi ragu-ragu? So jadi tuan-puan pun kena ada sedikit confidence lah tuan-puan. Alright? So kena ada sedikit confidence bila this manufacturer dah bagikan satu jaminan lifetime warranty kepada sistem bateri ini. So jadi tuan-puan seharusnya akan rasa selesa dan juga akan rasa confident untuk membawa dan memiliki kenderaan hybrid
Okay. So, jadi saya rasa setakat ini perkongsian saya pada petang ini. Sambil-sambil kita nak berborak-borak, bersembang-sembang. Okay, memandangkan tomorrow adalah holiday kepada negeri Sarawak. Saya dengan ini, saya nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan Happy Good Friday to all the our Christian friends. Okay, the Christian followers. Saya nak mengucapkan Happy Good Friday. Alright, jadi kepada yang lain, okay, mungkin yang akan bakal menyambut bulan Ramadan tak lama lagi, saya dengan secara advance saya ingin nak mewishkan kepada tuan-puan yang beragama Islam, okey, selamat menyambut bulan Ramadan tak lama lagi, which is I think about next week or so. Tak lama lagi dah nak menyambut bulan Ramadan. So jadi tuan-puan jangan lupa, alright, dengan kempen kami, follow rapat-rapat dan kami akan sentiasa update di dalam kami punya official FB page iaitu Raihan Sotoha berkenaan dengan promotion dan juga kempen Raya Gawai yang kami akan war-warkan kepada tuan-puan sekalian. Jadi jangan lupa untuk follow rapat-rapat dan juga pastikan tuan-puan untuk like, komen dan follow, okay? Dan juga subscribe kepada kami punya official FB page iaitu dekat Raya Khas Auto Hub dan juga kami punya official Instagram account iaitu Raya Khas untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini berkenaan dengan kereta dan sebagainya. Okey, dan juga our official YouTube page channel iaitu dekat RK Auto Hub channel. Jangan lupa boleh subscribe, okey, untuk dapatkan video-video yang terkini, okey, video-video yang menarik berkenaan dengan sharing-sharing yang saya lakukan, yang saya buat sebelum-sebelum ini untuk tuan-puan dapatkan lebih pengetahuan dan juga manfaat daripada info-info yang telah kita kongsikan. Alright? Okey, so jadi saya berhenti di sini tuan-puan. Thank you so much for listening. Thank you so much for following us, okay, daripada Raya Auto Hub. Tanpa tuan-puan sekalian, okay, mungkin kami juga tidak akan mempunyai idea ataupun mungkin mempunyai apa-apa perkongsian yang kami nak kongsikan, tapi disebabkan oleh sokongan yang tuan-puan dah berikan kepada kami. Thank you so much. Okay, di atas segala kepercayaan ataupun segala dorongan yang telah tuan-puan bagi kepada kami sangat-sangat hargai. So jadi saya akan jumpa tuan-puan untuk FB Live yang seterusnya. Okay, take care, jaga diri dan jumpa lagi untuk yang sesi yang seterusnya. Bye-bye.